Korang pernah tak dengar tentang Al-Quran terbalik? Dia macam Al-Quran biasa tapi terbalik. Selalunya Al-Quran ni kita baca daripada kanan ke kiri, betul tak? Tapi Al-Quran terbalik ni dibaca daripada kiri ke kanan. Dan Al-Quran terbalik ni juga digunakan sebagai pendamping. Dan sudah tentu benda dipanggil pendamping ni ada kisah misteri yang tersendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam. Welcome back to my story puaka. Macam biasa geng, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan cerita seram pada malam ni diceritakan oleh salah seorang perempuan dalam dunia ni yang bernama Kak Saedah. Memang nama dia Saedah geng. Dan dia berasal daripada Rantau Panjang, Kelantan. Bagi yang tak tahu, Rantau Panjang ni merupakan border. Border bahasa Melayu apa? Bodoh. Bodoh tu aku. Border ni sempadan antara Kelantan dan juga negara Thai. Dan cerita ni berlaku lebih kurang dalam 3 bulan lepas, selepas ayah Kak Saedah ni meninggal dunia. Di mana Kak Saedah cerita ayah dia merupakan seorang perawat perubatan batin. Tapi before aku teruskan, rakan-rakan sekalian, boleh tolong tak follow saya punya social media dekat bawah. Dan kalau korang ada rezeki lebih nak kongsi dekat saya, kalau korang tengok dekat chat tu, ting, ada satu butang berbentuk duit macam tu. Korang boleh tekan, boleh bagi super chat ataupun apa-apa amount yang korang nak. Tak bagi tak apa geng, aku tak marah. Tak sukalah marah-marah orang ni, gatal pula hidung. Tapi kalau bagi, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, panjang umur. Dan kita tak naklah lengah cerita panjang-panjang, betul tak? Korang pun dah excited, dah berkobar-kobar, berpeluh-peluh, Abang Ikmal cepatlah cerita, saya tak sabar, saya dah gelojoh nak dengar cerita Abang Ikmal ni. Sabar geng, sebelum kita cerita macam biasa, kena ada lampu merah, betul tak? So marilah kita order lampu merah 1. Dan cerita seram pada malam ni bertajuk Al-Quran Sonsang. Kak Saedah ni memang merupakan ada darah-darah Thailand. Ayah dia pula merupakan seorang perawat ilmu batin. Perawat rukiahnya kena rasuk. Wah, dengan perawat batin ni lain geng. Perawat batin ni di mana orang yang merawat kena histeria ni akan cari perawat batin ni untuk rawat balik batin dia yang rosak sewaktu merawatkan orang. Orang cakap perawat batin ni berada di tingkat yang paling atas dalam level pawang. Tapi ayah Kak Saedah ni telah pun meninggal dunia geng. Beliau meninggal dunia sambil meninggalkan sebuah kisah pusaka yang terjadi, di mana pada waktu ni dia tengah nazak dekat rumah dia lah. Dan Kak Saedah ni merupakan seorang anak tunggal. Maafkan saya Kak Saedah. Akak bukan anak tunggul. Akak merupakan seorang anak tunggal. Ada seorang suami dan juga ada 2 anak lelaki. So time tu ayah dia tengah baring dekat ruang tamu, tengah nazak. Ayah dia nazak lama geng, lebih kurang dalam seminggu macam tu. Nazak dekat ruang tamu, malam-malam meracau menjerit, tapi siang lemah tak boleh nak buat apa-apa. Ayah dia kat ruang tamu mulut tenganga. Macam tu je geng, suap makan tak nak, buang air tak nak. Dan ada satu hari tu, ayah dia panggil Kak Saedah. Saedah. Kak Saedah pun datanglah dekat ayah dia. Buat apa ayah? Kenapa ni panggil Saedah? Nah, dia cakap bahasa Thailand macam tu lah. Dan ayah dia pun cakap, dalam papan dekat bilik ayah tu ada satu lubang. Dekat lubang tu ada buku ayah. Tolong pergi bakar buku ayah Saedah.
Lebih kurang macam tu lah. Dia cakap sambil tengah nazak. Di mana rumah ayah dia ni merupakan rumah kayu lama, geng. Kak Saedah time tu bela-bela kacang, geng. Dia tak tahu buku apa, dia tak tahu macam mana nak cari. Memang bela. Dia tanya ayah dia, "Yah, buku gapo, yah, buku apa?" Ayah dia tak saut, ayah dia nganga je macam tu. So Kak Saedah fikir, "Uish, susah nak cari ni. Tak apalah, esok aku cari dengan suami aku." Masa ayah dia tengah nazak tu, adalah beberapa sepupu sepapat datang untuk tolong bacakan Yasin, untuk buat doa selamat apa semua. Sebab ayah dia ni, dia seakan nak meninggal, tapi rohnya seakan tersekat di kerongkong. Ada sesetengah waktu di mana ayah dia seakan macam bernafas balik. Kau faham tak? Dia macam roh tu nak keluar dah, tiba-tiba dia bernafas balik. Macam seakan ada something yang block roh tu daripada keluar. Pada hari pertama ayah dia nazak, ramailah. Tapi dah seminggu macam tu, orang makin lama makin kurang. Semua nak pergi kerja. At the end, tinggallah Kak Saedah satu keluarga je, geng. Esok paginya, Kak Saedah pun ajak suami dia. "Bang, ayah cakap benda bang semalam." Dia cakap dekat bilik dia, ada satu tempat tu, ada tersorok buku. Dia suruh bakar buku tu, "Bang, tolong saya cari hari ni boleh?" Suami dia pun macam, "Boleh sayang, boleh, jom kita pergi." Dia pun masuk ke bilik ayah dia, dan mereka pun tertongging-tongging lah cari buku tersebut. Tak jumpa, geng. Setengah jam mencari, setengah jam membelik-belik, tak jumpa papan yang ayah dia cakap tu. Sehinggalah waktu tu dah hujung-hujung, diorang macam nak give up. Diorang dah letih. Suami dia pun duduk berdiri. Suami dia pun membaca, "Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim." Dia baca bismillah 3 kali. Nampak, geng, nampak seperti dekat belah katil, dekat kepala katil tu, seakan macam ada satu papan yang tak sekata. Selalu papan macam ni kan, rapat-rapat. Tapi ada satu papan dekat katil tu macam ke depan sikit. Padahal tadi diorang dah pergi tengok tempat tu, memang tak ada. Tiba-tiba lepas baca bismillah tu, papan tu seakan macam muncul. So diorang pun terus pergi kat katil, terus buka papan tersebut, tarik keluar, dan terlihat lepas dia tarik keluar tu, seakan macam ada satu tempat lopong, macam almari lah. Dan bila diseluk tangan dalam almari tersebut, terlihat ada beberapa barang-barang lama, seperti keris kontot, keris yang kecil tu, dan ada shilling lama, ada jarum, ada juga beberapa minyak yang tak tahu minyak apa, geng. Tapi ada satu benda ni yang paling misteri, iaitu ada senaskah buku yang berkulit keras. So Kak Saedah pun keluarkanlah buku tersebut daripada laci. Buku tersebut memang dibalut kemas dengan kain kuning. Kak Saedah ambil, letak buku tu atas katil. Dia cakap kat suami dia, "Bang, inilah buku ayah cakap tu. Bang, tolong buka bang. Abang kan laki, takkan saya nak buka, saya perempuan." Dan laki dia pun buat macam biasa, buka lah. Di Bismillahirrahmanirrahim, dia buka simpulan, buka kain kuning tersebut. Lepas siap singkap kain kuning, terlihatlah senaskah Al-Quran yang berada di dalam balutan tersebut. So suami dia ni pun buat macam biasalah, yelah Quran kot, takkan nak takut kan. Dan dia pun pegang Quran tersebut, belik muka surat pertama. Bila dia belik muka surat pertama, dia buka je muka surat pertama, terus bulu roma kedua-dua mereka seakan naik. Kapal terbang. Terus naik, geng, bulu roma diorang. Dan bila diperhatikan, naskah Al-Quran tersebut memang bertulisan Jawi. Tetapi Jawi dia dieja terbalik. Selalunya kita baca Bismillahirrahmanirrahim daripada kanan ke kiri, tapi Al-Quran tu daripada kiri ke kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bila dibelik-belik muka surat naskah Al-Quran tersebut, terdapat beberapa helai. Contohnya ni helai yang pertama, helai yang kedua, helai yang ketiga tu merupakan ada satu page yang tak ada tulisan Jawi, tapi tulisan Thailand, geng. And time ni Kak Saedah ni memang boleh baca Thailand. Dia pun bacalah apa yang tulis kat muka surat tu. Lepas baca, dia terus tutup. Pak.
Dia pandang suami dia, mata luas terbongkang geng macam ni. Macam tu dia pandang suami dia. Suami dia takut. Yelah, takut kantoi pergi memancing ke apa kan. Muka isteri garang, tak boleh nak predict dia marah apa. Perempuan ni lain sikit geng. So sambil takut-takut, suami dia tu sambil tanya, "Yang, kenapa awak tutup? Awak okey tak?" Isteri dia cakap, "Bang, buku ni tak elok bang. Al-Quran ni tak elok. Dalam Al-Quran ni dia ajar cara-cara nak panggil jin bang." Time ni Kak Saedah memang tercengang geng. Sebab dia tahu ayah dia mengamalkan benda yang syirik-syirik ni. Sebab setiap malam ayah dia akan duduk dekat satu bilik, akan buat hal apa entah tak tahu, dia akan kuncikan diri dekat situ. Tapi tak tahulah sampai tahap macam ni sekali ayah dia buat. Time tu Kak Saedah fikir, dia cakap suami dia, "Bang, patutlah ayah suruh bakar benda ni bang. Ayah tak nak orang lain belajar. Bang, kita bakar buku ni je. Tak elok ni bang, tak elok, kita kena bakar buku ni." Kak Saedah sebut bakar je, tiba-tiba dekat bilik tu, dekat bilik kayu tu seakan diketuk dengan kuat. Pum 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 pum. Diikuti dengan satu suara garau yang cakap, "Jangan." Dengar je bunyi tu, Kak Saedah dengan suami dia tinggal buku tu geng. Lepas tu dia terus keluar. Terkejut punya pasal. Baru keluar daripada pintu tu beberapa langkah, pintu bilik tu tutup sendiri. Pom! Hempas dinding geng. Lepas tu kedengaran daripada dalam bilik tersebut ada satu suara. Dan suara ni memang suara yang familiar geng. Suara ni merupakan seperti suara sedang mengaji, sedang bertaranum, tapi dalam bahasa Thailand. Itu okey lagi, tak cukup seram. Yang paling seram, Kak Saedah dengar suara dalam bilik tersebut merupakan suara ayah dia. Seakan tengah bertaranum tapi bahasa Thailand. Macam mana contoh, tak pandai aku Thailand ni. Contoh dia macam, "Sebai sebai naratiwa tu coprap." Macam tu lah. Tak pandai aku geng, tapi bukan macam tu lah. Suami Kak Saedah cuba tolak pintu, tapi seakan berkunci. Tapi geng, rumah kayu dulu mana ada kunci bilik. Nak tolak-tolak je. Hari tu suami Kak Saedah cuba tolak pintu, tak boleh, seakan macam ada lock. Kak Saedah pun lepas dengar ada suara ayah dia dekat dalam bilik, terus berlari ke ruang tamu. Sebab ayah dia sebenarnya tengah baring dekat ruang tamu, nazak, nak bangun pun tak boleh. Dan bila dia berlari ke ruang tamu, dia terkejut geng. Terkejut sebab ayah dia tak ada atas tilam. Bunyi bacaan dia pada dalam bilik tu makin lama makin kuat geng. Sehingga kan anak-anak Kak Saedah ni berlari ke arah mak ayah dia. "Mak, ayah, kenapa ni? Apa yang berlaku?" Ayah dia dengan muka cuak cakap, "Nak, kau pergi rumah imam dekat sebelah kedai cendol Pak Rahim tu. Kau cakap suruh dia datang sekarang. Tolonglah, ada benda jadi ni. Cepat pergi, cepat. Bungkus cendol satu, ikat tepi, tak nak durian." Tak, tu aku tambah. Tapi betul geng, ayah dia cakap pergi dekat rumah imam, minta bantuan segera. Anak dia pun berlarilah pergi ke rumah imam geng. Dua orang suami isteri tu duduk dekat rumah. Dia stay, dia tunggu je. Dan sepanjang dalam rumah tu, memang Kak Saedah cakap dinding seakan bergegar. Ada macam orang berlari, orang ketuk, dan suara mengaji tu makin lama makin kuat geng. 10 minit kemudian imam datang, terus naik atas rumah, tak borak, tak cakap apa. Dia terus berjalan menuju ke arah bilik ayah Kak Saedah tadi. Bila sampai dekat bilik tu je, tiba-tiba senyap sunyi. Kalau tadi rumah macam ada orang berlari, macam ada orang ketuk, senyap sunyi. Bunyi mengaji pun hilang geng. Imam cuba tolak pintu, tak boleh, ketat. Dan dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dia baca doa dia lah. Dia baca, dia tolak, boleh tolak geng. Dan dekat dalam bilik tu gelap gelita. Tingkap yang tadi buka sekarang tutup rapi guys. Dan terasa dia, walaupun duduk kat luar bilik, terasa bilik tu amat-amat bahang, panas. Dan terlihat juga di atas lantai bilik tersebut ada ayah Kak Saedah tengah duduk bersila, sambil dekat depan dia ada naskah Al-Quran tadi tengah terbuka.
Time tu terlihat mata ayah Kak Saedah terbuka luas, mulut terkumit-kumit membaca sesuatu. Imam terus masuk dalam bilik, geng. Dia cubalah apa yang dia boleh buat. Dia baling garam, dia baling kuda hitam, dia baling Oreo, macam-macam lah dia baling dekat ayah Kak Saedah tu. Tapi tak berkesan, geng. Ayah Kak Saedah dia stay je. Kadang-kadang dia senyum. Tak berkesan, geng. Imam tu dah berpeluh-peluh. Macam aku pula berpeluh-peluh. Imam tu berpeluh-peluh. Dia keluar bilik cakap dekat Kak Saedah, Saedah, suami Saedah, kita kena ambil buku tu, kita kena bakar. Tak boleh macam ni. Memang buku tu kena bakar, baru benda ni akhir. Dekat buku tu, Saedah, ada banyak pendamping. Saya pun tak boleh lawan, saya dah penat. Imam tadi pun dengan penuh yakin, dia bismillahirrahmanirrahim, dia langkah kaki, geng. Dia baru nak sentuh buku tu dekat depan ayah dia. Baru nak sentuh buku, ayah dia tadi buat apa? Ayah dia tunjal bahu Imam tu. Imam tadi terbang, geng. Terbang, berpusing, bergolek ke arah pintu. Berguling terpelanting, macam beruang kutub, jatuh pokok lansat, geng. So Imam tadi pun berdiri, dia cakap, "Uish, tak boleh, kuat sangat ni. Boleh tak kita panggil orang-orang masjid, tolong saya tak boleh sorang-sorang ni." 10 minit lepas tu, datanglah beberapa orang yang get ready nak bantu. Mula-mula Imam minta semua masuk buat bulatan keliling ayah dia. Sambil tu zikir, baca Yasin, baca doa pendinding semua. Dan hanya ada beberapa orang yang akan bersama Imam untuk tarik buku tersebut. Imam tu dia pagar dulu keliling ayah Kak Saedah, supaya dia tak boleh nak keluar daripada kawasan tu, tak boleh nak capai pun buku tersebut. Tapi nak pagar susah, geng. Lebih kurang dalam 3 jam baru settle pagar kawasan, barulah buku tersebut dapat ditarik. Dapat je buku tu, terus bakar on the spot. Dan masa buku tersebut dibakar, memang ayah menangis tak berhenti-henti, geng. Menangis sampai tahap meraung, geng. Dia cuba pegang, dia cuba keluar, tapi tak dapat. Seperti macam ada pagar dekat keliling dia, guys. Lepas Al-Quran tadi hangus jadi abu, ayah Kak Saedah terbaring longlai di atas lantai. Dan tiba-tiba keluar macam air di keliling badan ayah Kak Saedah yang sangat busuk, sangat berbau bangkai, geng. Mulut, mata ni seakan mengeluarkan cecair warna putih. Dan memang busuk lah, memang bau tengek, geng. Perut ayah Saedah daripada buncit menjadi kurus kering, sehinggalah hanya meninggalkan tulang dan juga kulit. Bau air mayat ayah Kak Saedah ni memang teruk, sampaikan orang yang dekat dalam bilik tu keluar rumah, geng, sebab tak tahan. Dan kata Imam, daripada cara ayah Kak Saedah mati ni, dia dapat rasanya ayah Kak Saedah ni sebenarnya dah mati dekat 30 hari. Cumanya seminggu lepas baru dia nazak. 30 hari lepas, yang berjalan bukan ayah Kak Saedah, tapi lembaga tadi. Tapi biasalah, pendamping ni dia boleh hidup walaupun tuan dia tengah nazak. Cuma lama-lama pendamping ni nak makan. Bila tak bagi makan, dia akan lemah sama macam tuan dia tadi. Sebab itulah lepas 30 hari, ayah Kak Saedah ni terus terbaring terlantar. That's all for tonight, guys. Thank you sebab sudi tengok cerita seram pada malam ni. Jangan lupa untuk follow dan subscribe saya kalau awak suka cerita seram. Thank you pada yang bagi super chat dan juga super sticker. Kita jumpa dekat story puaka yang akan datang. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.